Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Hari ini kita nak sambung pembelajaran kita berkaitan tajuk ketaksamaan linear serentak. Hari ini kita nak belajar macam mana kita nak kira bagi persamaan linear tidak linear serentak dia tak sama. Untuk minggu lepas kita dah belajar pengiraan bagi linear serentak. Minggu ni kita nak belajar yang ni pula. Nak selesaikan persamaan tu macam mana. Ini contoh contoh dia kata mengikut laporan kesihatan sedunia, pengambilan gula harian ialah antara 25 gram dan 37.5 gram. Jika M gram mewakili kuantiti pengambilan gula harian, maka kita boleh menulis pengambilan gula kita antara 25 gram dengan 37.5. Jadi kita punya nilai M berada di tengah-tengah. Maksudnya paling sikit kita boleh ambil 25 gram dan paling banyak kita boleh ambil 37.5 gram. Jadi samalah penulisan ni. Nampak tak penulisan dia? M mestilah besar daripada 25 dan M juga kecil daripada 37.5. Bila kita gabungkan, kita akan dapat penulisan sebegini. Dua ketaksamaan itu ialah ketaksamaan linear serentak dalam satu pun boleh ubah. Maka kuantiti gula dalam gram yang diambil oleh seseorang boleh jadi sebarang nilai antara 25 dan 37.5 seperti 27, 32 dan 34.8. Maksudnya sebarang nilai antara 25 sampai 37.5. Maksudnya sebarang nilai di sini kita boleh ambil. Nilai-nilai ini ialah nilai sepunya bagi ketaksamaan linear serentak itu. Penyelesaian ketaksamaan linear serentak dalam satu pun boleh ubah ialah nilai sepunya bagi ketaksamaan linear serentak itu. Contoh 8. Tengok contoh yang diberi. Selesaikan ketaksamaan linear serentak yang berikut. Dia bagi dekat kamu. 2x tambah 5 kurang daripada 11 dan 3x tolak 10 kurang daripada 5. Yang pertama, kamu kena selesaikan dulu persamaan yang pertama ini. Buat kaedah yang sama yang kamu dah belajar sebelum ni. Dan ini kaedah persamaan yang kedua. 2x tambah 5 kurang daripada 11. Kita hanya nak 2x. Jadi, positif 5 bawa ke sebelah kanan. Dia akan jadi negatif 5. Jadi, 2x kurang daripada 11 tolak 5 tinggal 6. Jadilah 2x kurang daripada 6. Dan nilai x adalah 2 darab x. Apabila dia darab, bagi ke rumah sebelah, dia akan jadi bahagi. Jadi, 6 bahagi 2 tinggallah 3. Selesai di sini. Selesaikan pula untuk persamaan yang kedua. 3x tolak 10 kurang daripada 5. 3x kurang daripada 5 tambah 10. Sebab negatif 10 sebelah kiri. Kita bawa ke sebelah kanan. Akan jadilah 5 tambah 10 jadilah 15. 3x kurang daripada 15. Dan nilai x adalah 5. Sebab 15 bahagi dengan 3. Jadi dapatlah nilai x kita adalah 5. X kurang daripada 5. Cara nak lukis, kita nak tahu berapa nilai X tu. Kita buat satu garis number seperti yang ditunjukkan. Lepas tu kita tengok nilai paling kecil berapa. Untuk persamaan pertama, nilai paling kecil adalah 3. Dan persamaan kedua, X adalah 5. Dah ditulis 3 dan 5. Lepas tu untuk persamaan pertama, X kurang daripada 3. Tanda bulat pada nombor 3. Dia kurang, maksudnya dia adalah kecil. Jadi anak panah akan bergerak ke arah kiri. X kurang daripada 3. Dan tengok pula pada persamaan yang kedua, X kurang daripada 5. Tanda pada 5 dan menghala ke arah kiri sebab adalah kurang. Jadi X kurang daripada 5.
pada garis number ni, tengok dekat line mana yang bertindih. Nampak tak? Dia bertindih kat mana? Bermula dengan number 3. Ni, number sini dia dah mula bertindih kan? Jadi, ni adalah nilai dia. Nilai dia X mestilah kurang daripada 3. Oleh kerana X perlu memuaskan X kurang daripada 3 dan X kurang daripada 5, kita mencari bahagian sepunya bagi kedua-dua penyelesaian. Mencari bahagian sepunya bagi kedua-dua penyelesaian. Penyelesaian ialah X kurang daripada 3. Tengok yang nilai dekat mana yang bertindih di sini. Jadi inilah jawapan kita. Okey. Selesai untuk contoh A. Kita tengok pula contoh B. Okey. Okay, ini contoh B. 8X tambah 5. Okey, tengok pada contoh B. 8X tambah 5 besar dan sama dengan 5X tolak 13. Okey, ini persamaan yang pertama dan ini persamaan yang kedua. Okey, pada persamaan pertama, selesaikan dahulu. Cari dulu nilai X itu berapa. Dapatlah 8X besar daripada 5X tolak 18 sebab positif 5 kita bawa ke sebelah kanan. Jadi, okey, pada persamaan yang pertama, positif 5 dibawa ke sebelah kanan akan menjadi negatif 5. Apabila negatif 13 tolak dengan 5, kita akan dapat negatif 18. Jadi, 8X besar sama dengan 5X tolak 18. Okey, jadi kita nak nilai X kan. Jadi, positif 5X ni dibawa ke rumah kiri. Yang ni sebab tu kita dapat 3X ni. 8X tolak 5X. Dapatlah 3X. Okey, lepas tu 3X, kita nak nilai X saja. Negatif 18 bahagi 3. Dapatlah negatif 6. Okey, selesai di sini. Tengok persamaan yang kedua. 3X tolak 4 besar sama dengan 9X tambah 20. Jadi 3X 20. Yang negatif 4 ni bawa ke sebelah kanan. Dia akan jadi 24. Dan 3X besar daripada 9X tambah 24. 9X bawa ke sebelah kiri. Dia akan jadilah 3 tolak 9 akan dapat negatif 6X besar daripada 24. X adalah 24 bahagi 6. Kita akan dapat 4. Okey. Lepas tu, nampak tak negatif ni? Negatif ni kita bawa ke rumah kanan. Dia tetap juga negatif. Tapi yang berubah adalah dia punya simbol. Okey, cara untuk kita lukis pada garis number. Buat satu garis number. Kita tengok nilai paling kecil adalah berapa. Yang tengok pada persamaan pertama, nilai dia adalah negatif 6. Dan nilai pada persamaan kedua adalah negatif 4. Ni negatif 4, negatif 6. Pada garis number, antara negatif 4 dengan negatif 6 dengan negatif 4, yang paling kecil adalah negatif 6. Jadi negatif 6 berada di sebelah kiri. Dan negatif 4 berada di sebelah kanan. Okey, tengok. Okey, bagi persamaan pertama, X besar sama dengan negatif 6. Maksudnya, nampak tak dia punya buat bulatan dan dia penuhkan dalam ni. Dan dia penuhkan warna dia. Sebab dia ada tanda sama dengan di bawah ni. Sama dengan dia mesti buat bulat dan penuh. Negatif 6 besar. Bila dia besar, dia akan bergerak ke arah kanan. Anak panah dia di sebelah kanan. Okey. Tengok pula pada persamaan kedua, X kurang daripada negatif 4. Nampak tak anak panah bulat dia? Bulat kosong yang tak berwarna. Lepas tu dia kata kurang maksudnya di sebelah kiri. Oh sorry, dia bergerak pula. Okey, dia sebelah kiri. Dah bergerak dah. Okey, dia kiri ya. Ni nampak tak?
Jadi, yang bahagian mana yang memuaskan ni? Sorry. Okey, Okay, sekarang tengok ni. Ha. X kurang daripada negatif 4. Okay, tengok pada anak panah ni. Tengok pada anak panah yang X besar sama dengan negatif 6 dan X kurang daripada negatif 4. Okay, nampak arrow dia? Okay, tengok pada bahagian mana yang dia bertindih. Pada bahagian sini. Nampak tak? Dia buat yang warna merah ni kan dia bertindih di sini. Jadi nilai dia adalah antara negatif 6 dan negatif 4. Okay, itu adalah nilai X. Maksudnya nilai X ni berada di tengah. Ni di sini. Jadi, X negatif 6 kurang daripada sama dengan X kurang daripada negatif 4. Macam mana kita boleh tahu dia sama dengan? Sebab dia buat bulat dan dia warnakan dalam ni. Dia tak tinggalkan kosong. Dan yang ni, nilai X ni tengah-tengah lah. Dia duduk macam ni. Maksudnya begitu. Jadi kenapa kita tak buat sama dengan? Sebab dia punya bulat dia ni di sini adalah bulat kosong yang tiada, yang tak berwarna di dalam tu. Okey. Setakat tu je pembelajaran kita hari ni. Kalau ada sebarang masalah, boleh terus WhatsApp saya ataupun Telegram ataupun call untuk bertanyakan soalan. Okay. Untuk soalan pengukuhan, saya akan bagi dalam buku. Dan jangan lupa hantar pada saya untuk semakkan. Okey, terima kasih. Jumpa lagi. Bye-bye.